Okay, so One Piece chapter 1042. Oh my god. Time aku baca ni, aku ingatkan kita dah hampir dapat pengakhiran di antara pertarungan Kaido versus Luffy. Sebab dalam chapter ni nampak gayanya macam ini merupakan pertarungan akhir. Sebab kita nampak lah, Luffy memang dah go all out and dia pun dah menggunakan dia punya Gear 4 and dia punya Gear 4 pun dah hampir tamat dah. So aku pun rasa macam, aish, takkan ni final fight kan. Rasa macam cepat gila. And then sampai last panel tu muncul and kita nampak lah that one character pergi kacau Luffy punya fight. Dan kita tahu lah fight ni belum berakhir lagi and Wano ni macam lambat lagi nak habis. So yeah, chapter ni memang bagi aku 10-10 punya chapter. 90% of this chapter, bukan 90, aku rasa 95 of this chapter merupakan Luffy versus Kaido. And dia punya vibe tu hang rasa macam final fight tau. But it turns out belum lagi final fight. Sebab apa? Sebab ada manusia pergi kacau fight mereka. Hey. But yeah, apa-apa pun, jom kita masuk dalam chapter 1042. So first of all, jom kita tengok dekat dia punya cover story. Kali ni kita boleh nampak sambungan kepada Germa 66 Cold-Blooded Voyage. And kita boleh nampak lah sekarang ni si Oven dia tengah ambil Vinsmoke, Niji and Ichiji pergi ke tempat lain. Niji dan Yonji pergi ke tempat lain. Aku tak pasti ke mana. And kita nampak Pudding macam a bit pissed off about that. So macam mampu semua aware, kalau for those yang tengok video aku sebelum-sebelum ni, aku buat teori yang mungkin Pudding akan selamatkan Niji dan Yonji and tolong mereka escape daripada Whole Cake Island. So let's see adakah teori tu akan jadi betul ataupun tidak nanti. So chapter ni bermula dengan kita punya MVP of this chapter, which is Boss CP0 ni. Dia actually dah kena cucuk dekat dada dengan X-Drake. Fun fact lah, Boss CP0 ni actually sampai sekarang kita tak tahu lagi siapa nama dia. So yeah, aku just akan panggil dia Boss CP0 sebab dia macam boss lah kan among CP0. So dia dah kena cucuk dekat dada and memang nampak ada darah panjang punya dekat X-Drake punya pedang. But it turns out dia tak mati lagi and dia sempat lagi buat serangan balas dekat si X-Drake dengan dia buat Shigan dekat tengkok si X-Drake. So adakah X-Drake akan mati? Most likely tak lah, sebab come on lah, X-Drake dah jadi disappointment gila dekat Wano sebab dia macam tak buat apa-apa sangat. So kalau dia mati dalam chapter ni, memang aku akan kecewa lah. And this is One Piece, susah gila karakter nak mati dalam One Piece. So yeah, X-Drake takkan mati lah walaupun dia kena Shigan dekat tengkok dah. Also satu interesting punya dialog masa X-Drake cucuk si Boss CP0 ni. Masa Boss CP0 kena cucuk ni, dia actually cakap dekat Drake tau. Dia tanya, Drake, kenapa? And then si X-Drake boleh cakap yang ini adalah cara aku untuk apply justice aku. Which basically means that yang si Drake ni percaya yang apa yang dia tengah buat sekarang merupakan keadilan untuk semua orang. Basically dia just upholding his own definition of justice. Then si Boss CP0 tu pula reply dia terhadap apa yang Drake cakap ni ialah dia cakap I envy you, which basically means that aku jealous dengan hang. So mungkin benda ni macam sort of bagi hint lah tentang Boss CP0 punya stance terhadap justice. Sebab for those yang tengok One Piece dah lama kan, hampa akan tahu, bagi aku one of the most interesting thing pasal world government punya karakter ataupun marine punya karakter ialah depa semua join world government, join marine sebab nak uphold the justice, untuk menegakkan keadilan. Tetapi setiap karakter depa ni ada definisi yang berbeza terhadap apakah itu justice. Sebagai contoh lah, apa tengok watak Akainu, watak Kizaru, watak Aokiji. Depa semua join marine sebab depa nak menegakkan keadilan, depa nak upholding the justice. Tapi tu boleh nampak lah cara depa faham justice tu ataupun cara depa apply justice, keadilan tu sangatlah berbeza. It's macam aku cakap tadi lah, daripada different definition of justice. And X-Drake on the other hand, dia buat benda ni sebab dia percaya itu merupakan dia punya own definition of justice. And somehow this Boss CP0 bila dia cakap macam tu, yang dia cakap dia jealous sebab X-Drake boleh apply dia punya own justice, benda ni mungkin sort of hint dekat kita lah yang Boss CP0 ni pun mungkin dalam diam, deep down dalam hati dia pun sebenarnya tak agree sangat dengan apa yang Gorosei cakap. Mungkin. And secretly dia pun mungkin tengah hesitate dah dengan apa Gorosei punya justice. I mean apa yang world government tengah buat sekarang. Adakah itu justice? Adakah betul aku tengah menegakkan keadilan? So mungkin itu benda yang dia tengah rasa. So this will be interesting. Mungkin kita akan explore more tentang dia punya ideologi. Sebab watak CP0 ni walaupun dia dah introduce lama, sebab watak ni dah hype since Dressrosa, tapi even sampai sekarang kita tak tahu sangat pun pasal dia. Nama dia pun kita tak tahu. So mungkin kalau kita boleh faham sikit dia punya ideologi, bolehlah bagi this character a meaning sikit kan, sebelum dia mati kena humban dengan Kaido next chapter. So yeah, aku actually looking forward tentang dia punya ideologi. Or at least kita found out more sikit lah pasal Boss CP0 ni sebelum dia mati next chapter kan. So kita cut kepada pertarungan Luffy versus Kaido dekat atas bumbung, which is the best part of this chapter.
kita boleh nampak Luffy menggunakan dia punya Snake Man and dia berjaya spam attack dekat Kaido. And what's really interesting ialah Kaido actually rasa macam serangan tu terlalu laju untuk dia. So yeah, Luffy sekarang with Conqueror Haki punya coating, Advanced Conqueror Haki, dia dah berjaya outspeed Kaido. At least for now lah. So again, benda ni merupakan satu buff yang sangat besar lah untuk watak Luffy sebab dia berjaya outspeed the Yonko, the Emperor himself. But aku pun still doubt lah adakah Kaido dia tengah serius atau tak. And aku rasa dia tak serius lagi pun time fight ni sebab kita boleh nampak lah dia tengah mabuk and sekarang dia dalam satu fasa yang bagi aku fasa yang paling disturbing. In which sekarang dia masuk dalam fasa flirty drunk phase, which Kaido basically jadi maknya dalam chapter ni. Dia macam tengah nak mengorak Luffy. Dia cakap stop it you, dengan ada love dekat hujung tu kan. Aku macam okay Oda, this is going too far with Kaido. Like seriously, kalau dalam anime ni confirm dia pakai expand and memang Kaido kau nampak macam maknya betul ya. Nampak Luffy pun koyak lah kan sebab bila tahu Kaido masih lagi mabuk. And ni benda yang aku suka dengan Oda sebab dia boleh buat satu fight tu sangatlah epic and at the same time dia boleh insert komedi di dalam fight yang epic tersebut. And bila dia insert komedi tu, benda ni tak rasa macam dia tenggelamkan keepikan yang ada dalam fight tersebut. Keepikan, komedi tu tak membuatkan epic terhadap fight tu hilang or tenggelam sedikit. So yeah, aku really interesting lah dengan Oda punya writing bila dia buat fight scene. Sebab nampak fight ni memang tengah lawak gila time Kaido tengah jadi maknya. And then right after dia jadi maknya tu, kita nampak another epic moment. Kaido actually mention, dia cakap, "Woi budak, hang jangan ingat hang je yang boleh guna future sight." And then boom, dia terus speed blitz si Luffy. So yeah, future sight ni for those yang tak tahu, ini merupakan advanced observation haki di mana dia boleh nampak a few seconds di masa hadapan. So it is confirmed in this chapter yang Kaido boleh menggunakan advanced observation haki. Aku rasa semua orang boleh expect benda ni, yang Kaido boleh guna juga advanced observation haki. But interestingly, kita nampak awal-awal tadi macam aku cakap, Snake Man Luffy berjaya outspeed watak Kaido. And then now bila Kaido start menggunakan future sight, dia dah boleh guna advanced observation haki, dia boleh terus speed blitz si Luffy again. So benda ni mungkin boleh implies that yang watak Kaido selama ni, dia bukan jenis watak yang terlalu bergantung dekat future sight. Mungkin dia jarang gila guna future sight and dia guna kadang-kadang je. So kita nampak a huge difference in speed bila dia guna future sight and bila dia tak guna. Mula-mula si Snake Man boleh outspeed dia, and then bila dia guna future sight, and now dia dah boleh speed blitz si watak Luffy, and dia terus boleh gigit si Luffy yang tengah laju gila. So yeah, aku rasa ini satu perbezaan antara Yonko dan juga dia punya Yonko Commander. Sebab kalau ingat balik Katakuri dulu, dia someone yang laju juga, and aku rasa Katakuri dulu dia sentiasa menggunakan future sight dia kan. Sebab tu Luffy tak mampu langsung nak hit dia, while Kaido obviously dia jauh lebih laju daripada Katakuri, but at the same time dia tak bergantung sangat pun dekat dia punya future sight untuk jadi lagi laju. Dia hanya guna future sight bila dia rasa perlu je, which in this case dia guna untuk speed blitz si watak Luffy. So that is interesting. Just menunjukkan betapa kuatnya si Kaido and betapa tingginya, besarnya gap di antara First Commander dan juga si Yonko. So fight ni jadi makin brutal. So si Kaido dia pergi gigit Luffy and dia terbang di atas sampai bumbung. And time dia gigit Luffy tu, dia boleh tembak pula borrow breath and turun ke bawah and hancur si Onigashima. Tak hancur lah, tapi Onigashima tu berlubang. Straight Luffy melambung daripada atas bumbung Onigashima turun sampai bawah Onigashima. And then another interesting part, kita boleh nampak Luffy tadi daripada Snake Man, sekarang dia terus bertukar kepada Bound Man. So yeah, this is a confirmation di mana Luffy bila dia guna Gear 4, dia boleh je nak tukar form di antara Snake Man dan dia tukar kepada Bound Man, and perhaps mungkin Tank Man juga. Sebab sebelum ni memang orang speculate lah, adakah Luffy boleh tukar form in between Gear 4. Sebab sebelum ni kita boleh nampak bila dia guna Snake Man, dia just tiup Snake Man and then pop jadi Snake Man. Kalau dia guna Bound Man pula, dia akan tiup and dia tukar jadi Bound Man. Kita tak tahu pun yang dia boleh tukar in between form di dalam satu Gear 4 punya mode. So yeah, dalam cerita ni kita dapat confirmation Luffy boleh tukar daripada Snake Man kepada Bound Man dalam satu Gear 4 punya form. So benda ni membuatkan Luffy as a more versatile punya fighter lah. Sebab macam kita tahu, Snake Man merupakan form Gear 4 yang lebih laju, tetapi mungkin dari segi defense dan offensive attack, serangan tersebut tak sekuat Bound Man. So sekarang mungkin Luffy rasa macam, oh aku nak bagi satu serangan offensive yang jauh lebih kuat, sebab tu dia bertukar balik pada Bound Man. And aku suka gila panel ni, Luffy menggunakan Bound Man ni. Bapak gempak gila panel ni. So yeah, again kita nampak Luffy dah reach his limit sebab dia mention yang this is my last Gear 4. I don't have time to waste. So yeah, again kita rasa banyak kali dah kot Luffy menggunakan Gear 4, and this time limit menjadi isu yang sangat besar dekat Luffy sebab
Once dia dah habis Gear 4 punya Luffy, dia basically wasted lah. Sebab dia tak boleh guna haki langsung pun. And right now tak ada siapa nak selamatkan dia kalau dia dah habis Gear 4. So at this panel, kita boleh nampak Luffy seolah-olah dia macam tengah menggunakan Gomu Gomu no King Kong Gun. Sebab dia punya tangan tu jadi gergasi. But instead of bagi nama King Kong Gun, dia tukar nama Supreme Kong Gun. Or at least ini apa yang dalam fans translation tulis lah. Kalau kita tengok dalam official punya translation, which is daripada Manga Plus, dia tulis Over Kong Gun instead of Supreme Kong Gun. Aku tak tahu satu nama yang mereka akan guna dalam anime nanti. But basically ini merupakan King Kong Gun tetapi disalut dengan Advanced Conqueror and mungkin Advanced Armament juga. So yeah, Luffy menggunakan Supreme Kong Gun and dia dah bagi satu dust elok punya dekat muka si Kaido tau. Which kalau kita ingat balik, dulu King Kong Gun merupakan serangan Luffy yang paling kuat. And now dia menggunakan that same attack, King Kong Gun, tetapi salut pula dengan Advanced Conqueror and also Advanced Armament and tukar nama Supreme Kong Gun. Dia dah bagi juga satu dust dekat Kaido. And Kaido still boleh berdiri lepas pada tu. I mean, yes, dia tercedera dengan serangan tersebut, tapi lepas dia tercedera tu, dia terus bangun. And dia bagi pula tanda bagua dekat Luffy. So yeah, Luffy sekarang memang dah on the way nak habis dah dia punya Gear 4. Sebab itu nampak asap banyak keluar kat mulut dia. And dia actually tutup mulut dia supaya asap tu tak keluar tau. Sebab dia nak tahan dalam dia punya Gear 4 punya form. And Kaido suddenly sekarang bertukar kepada form yang lagi ganas. Sebab dia cakap, dia sekarang di dalam homicidal drunk phase, which basically mean fasa di mana orang yang mabuk and tengah nak membunuh orang. So I guess ini merupakan fasa mabuk Kaido yang paling bahaya di antara semua. Lebih bahaya daripada maknya Kaido punya form. So Luffy sekarang dia dah sedar, okay, aku punya Gear 4 dah nak habis. Ini merupakan aku punya one last shot or else aku akan mati. So aku kena buat satu serangan yang boleh take down Kaido. So again, kita boleh nampak Luffy menggunakan attack yang bernama Gomu Gomu no Supreme Kong Gun. So kita boleh nampak lah, dia ada tangan gergasi sekali lagi. And si Kaido sekali lagi dia pun nak charge juga menggunakan tanda bagua. So time dah nak epic kan, memang hype gila kan. Tengok, oh, mereka dua nak go charge one another. Tiba-tiba Mai lah si watak favourite semua orang, which is boss CP0 tadi. Mai kacau mereka punya fight pula. Aku pun frah lah bila tengok ni. So nampak kan ya CP0 ni, time Luffy nak tumbuk tu kan, tangan dia macam tu, aku rasa si CP0 tu dia pegang dekat sini tau, dekat dia punya bicep tu. So Luffy dia macam agak struggle nak tumbuk ke depan. Kita nampak lah time CP0 ni pegang tu, dia cakap iron body ataupun tekkai, which is one of Rokushiki punya teknik. And CP0 punya boss ni menggunakan tekkai untuk mungkin mengeraskan tangan dia supaya dia boleh tahan serangan Luffy. And disebabkan itu Kaido pun berjaya lah KO kan si Luffy. Sekali lagi Luffy KO. I mean, not sure lah adakah dia betul-betul knock out ataupun tidak. Tapi kita nampak on this panel Luffy nampak memang wasted teruk juga. Mungkin dia akan pengsan at least for a few minutes. Aku macam nak tergelak pun ada. Sebab kalau lah Luffy betul-betul KO at this point, maknanya Luffy dah KO 4 kali dengan Kaido dalam satu arc. Sebab kalau kita tengok balik, first time dia KO, time dekat awal-awal Wano, in which lepas dia KO tu dia masuk dalam Udon punya prison tu kan. Second ialah time dia kena serang dengan Kaido juga dekat atas bumbung. And then lepas dia pengsan tu, Zoro actually yang selamatkan dia. I mean bukan selamatkan dia lah, yang distract Kaido. And Zoro menggunakan Ashura tu kan dalam chapter 1010. Third time yang dia jatuh daripada Onigashima punya bumbung tu. Lepas dia kalah juga dengan Kaido. And then now this will be the fourth time. So yeah, aku tak tahu lah, aku tak adalah tengok banyak anime sangat, but aku rasa Luffy is the only shonen punya main character yang kalah 4 kali dengan main villain dia in one arc. Dalam satu arc dia kalah 4 kali dengan main villain. So yeah, ini kekalahan paling banyak aku rasa. Sebelum ni orang dah kutuk Smoker tau. Sebab Smoker dalam Punk Hazard dia kalah 3 kali. Dia kalah dengan Law, then dia kalah dengan Virgo, and then dia kalah dengan Doflamingo. But yeah, Luffy actually break Smoker punya rekod sebab dia kalah 4 kali. And dia kalah dengan orang yang sama, which is Kaido. So aku tak tahu macam mana storyline ni nak moving forward from this. But then time Luffy distracted dengan CP0 ni, kita boleh nampak lah Kaido dia macam satu PTSD tau. Sebab dia nampak balik, dia macam tiba-tiba satu flashback macam mana Oden kalah at the first place. Which kalau kita ingat balik, Oden pun asalnya time dia dia pun kalah sebab dia distracted juga dengan salah seorang daripada orang bawahan Kaido. Which orang tersebut ada devil fruit sama macam Bone Clay. And then tu dia tukar muka dia jadi muka Momonosuke. So Oden pun macam distracted, and then boom, Oden pun kalah. So yeah, aku actually kesian jugalah dekat watak si Kaido ni. Sebab kita kena faham tau, Kaido memang dia tak suka gila dengan cara dia menang fight dengan si Oden. Sebab Oden was distracted. And as soon as that fight is over,
Kaido terus bunuh tau orang yang distract si Oden ni. So yeah, and benda ni berlaku 20 tahun yang lalu tau. Di mana Kaido bukan for the first time lah, at least first time in a while, dia jumpa satu enemy yang dia rasa a worthy opponent, in which time tu dia rasa Oden tu lah, Oden merupakan worthy opponent, and dia memang betul-betul enjoy fight tersebut. Tapi disebabkan ada orang distract fight tersebut, dia rasa macam kemenangan dia tu bukan satu kemenangan yang memuaskan hati dia lah. So selama 20 tahun, dia tunggu lah, dia tak jumpa pun orang yang dia boleh consider as a worthy opponent, sampailah dia jumpa Luffy, which is 20 tahun tu, punya lama lah, 2 dekad. And now dia dah jumpa orang yang macam Oden, in which dia anggap sebagai worthy opponent. Suddenly, dia pun menang dengan cara yang sama, in which enemy dia was distracted. So, Kaido memang dia akan koyak gila lah dengan CP0. CP0 tu boleh call dah Vengeance untuk dia sebab Kaido will be really pissed off sebab the last time orang distract dia punya fight, Devil Fruit orang tersebut sekarang dah dimakan oleh Bone Clay. So, kita tahu lah apa maksud dia kan, orang tersebut dah mati. So, CP0 ni pun on the way dah nak meninggal. Ya, aku rasa lepas ni memang kita akan dapat lihat sikit kot flashback Kaido, which benda yang aku really excited. And dalam panel ni pun kita nampak lah Kaido muka dia macam sangat dah sedih sebab kita nampak mata dia macam, oh my god, this is happening again. Please, jangan je berlaku. But yeah, bagi aku rasa Oda memang saja nak bagi Luffy kalah supaya dia bagi satu parallel lah dengan Oden. And this will be the point where Luffy akan surpass Oden. Sebab apa? Sebab Kaido, dia akan rasa pertarungan dia dengan Luffy ni merupakan sama je macam pertarungan dia dengan Oden. Sebab apa? Sebab dua-dua manusia ni merupakan manusia yang dia anggap sebagai worthy opponent. And suddenly, dua-dua kalah dengan cara yang sama, in which kedua-dua mereka was distracted. Cuma this time, the only difference between Luffy dengan si Oden ialah lepas dah kena humban dengan Kaido dengan cara yang mungkin tak fair kan sebab dia was distracted. Tapi Luffy actually lepas kena humban tu pun, dia berjaya bangun balik and dia fight je dengan Kaido macam biasa. So mungkin next chapter or next chapter, Luffy yang dah kena humban dengan Kaido ni, dia just bangun and dia terus ready nak fight dengan Kaido balik. So at this point, mungkin Kaido akan finally realise lah, oh shit, this guy has finally surpassed Oden. Sebab apa? Sebab benda yang sama berlaku dekat Oden juga 20 tahun yang lalu. Oden merupakan a worthy opponent bagi Kaido, and Kaido fight memang very interesting. Kaido memang sangat enjoy that fight, but suddenly fight tu kalah dengan cara yang Kaido rasa tak happy. Sebab apa? Sebab enemy dia was distracted. And this same shit happen dekat si Luffy, but the difference is Luffy bangun balik and dia masih lagi boleh fight dengan Kaido. So yeah, this will be the point where Kaido finally acknowledge Luffy as an worthy opponent, and juga dia akan acknowledge Luffy sebagai someone yang dah surpass Oden. Tapi kita kena ingat Kaido ni dia memang hold a lot of respect lah dekat watak Oden. I mean, even lepas 20 tahun pun dia masih lagi traumatized dengan watak Oden sebab dia just look up at Oden to that level. But yeah, mungkin lepas Luffy dah bangun balik, Kaido will finally acknowledge Luffy sebagai someone yang dah surpass Oden. Thus, benda ni akan membuatkan Luffy sebagai someone yang ada the highest respect lah daripada Kaido. So yeah, aku interested nak tengok macam mana this story will move forward. And teori aku rasa benda ni akan jadi satu catalyst lah untuk Luffy nak awaken dia punya Devil Fruit. Sebab obviously Luffy akan awaken lah dia punya Devil Fruit. Sebab come on lah, Kid dan Law pun dah awaken dia punya Devil Fruit. Luffy mestilah dah boleh at least awaken juga kan. So yeah, dah tak lama dah, mungkin kita akan dapat lihat lah on the next chapter or next punya chapter, Luffy akan awaken dia punya Devil Fruit. And rest in peace Boss CP0. Also ada satu benda yang aku lupa nak address lah, in which dalam panel ni kita dah nampak satu scene di mana Kaido cakap dekat serangan Luffy yang he's altering the trajectory at whim. Rubber shouldn't be able to do this. Atau boleh cakap getah tak sepatutnya boleh melakukan benda ni. So for those yang tak tahu, actually among One Piece punya community, especially since 3-4 minggu yang lepas, ada banyak teori lah. Bukan banyak teori. This one theory memang dah ramai gila orang sembang, in which Luffy punya Devil Fruit mungkin bukan Devil Fruit Gomu Gomu no Mi, but instead Devil Fruit tersebut merupakan Mythical Zoan model Sun Wukong. Kenapa teori ni boleh wujud ialah sebab kita boleh nampak lah sebelum ni ada banyak hint tentang Gomu Gomu no Mi ni merupakan Devil Fruit yang special. Dulu Who's Who pun curi Devil Fruit Gomu Gomu no Mi untuk diberikan dekat world government, and then suddenly a few chapters ahead, si Gorosei mention yang ada satu Devil Fruit ni mereka tukar nama sebab Devil Fruit tu mungkin bahaya. So disebabkan ini ramai lah orang buat teori yang
mungkin Luffy ni tak makan Gomu-Gomu no Mi. And bila Kaido pula mention cakap, oh, rubber shouldn't be able to do this, ramailah orang macam mungkin lebih yakin bahawa teori tersebut berlaku. So personally aku tak nak sembang pasal teori ni sebab aku tak minat dengan teori ni. Aku really hope this wouldn't happen. Aku pun tak nak sebenarnya Oda suddenly retcon Devil Fruit Luffy untuk jadi Devil Fruit selain daripada Gomu-Gomu no Mi, sebab aku just tak minat lah. Sebab aku rasa dah 1000 chapter and it is well established yang Luffy merupakan pengguna Devil Fruit getah. I mean, dia seorang budak getah. And benda tu bagi aku something yang iconic tentang Luffy. And disebabkan dia ada Devil Fruit getah, in which Devil Fruit yang lemah tu membuatkan aku suka watak Luffy. Sebab come on lah, dia makan Devil Fruit getah di dalam dunia di mana wujudnya Devil Fruit yang jauh lebih overpowered. Kita ada Devil Fruit Gravity, kita ada Devil Fruit Naga, kita ada Devil Fruit yang boleh tukar jadi magma and so on. So yeah, Devil Fruit getah tu satu Devil Fruit yang sangat lembek, tetapi Luffy masih lagi berjaya step up despite of him ada Devil Fruit yang lemah tu. So suddenly Luffy tiba-tiba ada Zoan punya Devil Fruit. So selama ni dia tak makan Devil Fruit getah. Entah, aku tak minat dengan teori tu. So yeah, aku tak nak sembang sangat pasal teori tu. In case ada yang wondering lah kenapa aku tak sembang langsung pasal teori tu. Kalau hampa nak tengok more detail lah, aku rasa hampa boleh pergi dekat Kimi Scoverto punya channel. Aku rasa dia ada explain pasal teori ni. And sekarang ni, lepas dalam chapter ni, lepas panel yang si Kaido cakap pasal rubber tu, memang lagi gila lah semua fans nak sembang pasal teori Sun Wukong ni kan. So yeah, aku just nak address that lah, in which aku tak minat teori ni, so aku tak nak sembang sangat. And aku tak nak teori ni jadi betul. That is just my personal stance lah. So yeah, itulah dia chapter 1042. Next week tak ada break. Yes, hopefully next chapter kita boleh nampak flashback Kaido. Daripada 2-3 chapter lepas lagi, aku tunggu je bila flashback Kaido nak keluar ni. So yeah, kita tengoklah apa yang berlaku next chapter. So yeah, thank you so much for those who are watching. Macam biasa, kalau tak subscribe lagi, sila subscribe. Kalau suka video ni, sila like. Dengan itu aku pun ciao dulu, rakam sekalian.